الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من العظيم وعلى العظيم من العظيم صلاة العظيم القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat agar kita syukuri. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya semoga Cikgu Layana Salimah dan juga seluruh para pegawai dan jasa kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, bapak, kakak, saudara yang Allah SWT. Kita bersyukur kerana masih lagi diberikan ruang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamunya yang mulia, di mana kita dah berada dalam bulan Zulhijjah. Kejadian dah habis dalam bulan Islam. Nak habis dalam bulan Islam. Allah Akbar. Cuba bayangkan, rasa macam baru sangat tengok-tengok nak habis dalam bulan Islam. Allah Akbar. Begitulah masa berlalu dengan begitu pantas. Masa berlalu dengan begitu pantas yang memberikan suatu harapan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Maka bersedialah untuk hari-hari yang mendatang, yang mana kita juga akan meninggalkan alam ini ataupun dunia ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Allah SWT sekalian, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam satu surah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Jadi ada ulama yang mentafsirkan bahawa kautsar itu adalah sebuah telaga dalam syurga. Ada ulama mengatakan al-kautsar itu nikmat yang sangat banyak Allah kurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyang dan buatlah korban. Sembahyang dan buatlah korban. Jadi sembahyang itu apa? Sembahyang sunat hari raya. Sembahyang sunat hari raya. Dan selepas itu buatlah korban. Buatlah korban. Jadi kita sembahyang dulu ke khutbah dulu? Saya ni sembahyang dulu ke khutbah dulu? Sembahyang dulu. Okey, baik. Seandainya, ini contohnya, seandainya seseorang itu telah pun sembahyang sunat hari raya korban, kemudian dia keluar daripada masjid, rumah dia duduk sebelah dengan masjid, dia ada kambing, dia sembelih sewaktu orang sedang baca khutbah. Sah atau tak? Sah atau tak? Sebab apa? Sebab korban ini selepas sembahyang. Jadi dia tak mau dengar khutbah lah. Dia kata lambat. Cik Imam kata lambat. Mereka selalunya khutbah raya ni dia panjang. Selalunya khutbah raya panjang. Jadi dia kata lambat. Aku kalau sementara mereka nak habis khutbah tu pesan aku dan habis sembelih siap lapar. Maknanya buang kulit lah. Sebagai contoh lah kan. Sebagai contoh. Maka hukumnya sah. Cuma makruh dia sebab apa? Sebab dia tak dengar khutbah aja.
Dia tak dengan khutbah jadi makruh lah. Sebab apa? Karena khutbah itulah antara isi penting untuk memberitahukan kepada semua yang hadir sembahyang hari raya tersebut. Walaupun ada sebahagian yang tak sembahyang raya pun mendengar khutbah ya, pasal itu habis dah. Mereka lewat, orang tengah duk baca khutbah, dia pun tunggu. Ingatkan orang nak sembahyang lah, tengok dah, habis lah. Orang pakai makit balik ya. Siapa tak sembahyang lah. Orang nak sembahyang apa aja. Kan, sebagai contoh adalah, kan, pasal kan kelang kabut lewat-lewat sampai ke masjid, orang pakai sembahyang habis dah, dengar khutbah dia pun ingat tak apa lah. Dan dengan khutbah dia pun lupa hari itu punya kelang kabut. Rupa-rupanya orang sembahyang dulu baru khutbah. Itu sebagai contoh lah. Jadi tuan-tuan perempuan Allah SWT sekalian, bila ceritakan tentang ibadah korban, ialah yang mana kita tahu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan peristiwa yang mula-mula berlakunya titisan darah mengalir ke atas muka bumi ini ialah di antara anak Nabi Allah Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan juga Habil. Itu kisah mereka mula dulu. Itu manusia yang pertama yang menjadi mangsa korban. Oleh siapa? Oleh abang dia sendiri. Itu di antara kisah Qabil dan Habil lah. Kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam pula, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia. Bayangkan seorang ayah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak dia. Kalau kita hari ini gila. Pasal apa? Mimpi semalam sembelih anak, tengok sembelih bini. Tu dia jenuh kelang kabut kali tu. Contohlah kan. Tapi tak ada lah, jarang berlaku. Yang jadi itu pun macam kes apa? Kes ambil dadah ya selalunya. Kes ambil dadah saja selalunya. Ada seorang tu, seorang muda lagi 20-an. Dia sakit dadah. Kemudian sampailah kena tangkap masuk pusat santi. Sebelum dia masuk pusat santi tu, yang dia kena tangkap sebab apa? Sebab dia pukul mak dia. Dia minta duit, mak dia tak bagi. Dia minta duit, mak dia tak bagi. Jadi dia geram sangat kat mak dia tak bagi duit, maka dia pukul mak dia. Jadi kena masuk pusat santi. Duduk dalam pusat santi tersebut, mak dia pun panggillah nak pergi ziarah dia. Tak sedih. Dalam perjalanan nak pergi ziarah dia, mak dia aksiden mati. Maka dia teriak lah. Seminggu, 7 hari, 7 malam, tak lalu nak makan. Lepas saya duduk ingat bersalah kepada mak dia. Duduk dalam pusat santi tu, selepas dia agak pulih lah kan. Dalam duduk pusat santi ni, dia bagi tarbiyah, beri didikan, beri bimbingan, berikan nasihat. Dia pun jadi kuih elok lah, alhamdulillah. Jadi kuih elok. Takdirnya, mak dia meninggal dalam perjalanan nak pergi tengok dia. Maka dia teriak dan dia kata, agak-agak mak aku ni, ampun tak salah silap aku ni. Kalau mak aku tak reda, aku mati saja. Confirm masuk neraka. Confirm masuk neraka. Allahu Akbar. Dia menyesal sampai hari ini. Dia fikir mak dia. Allahu Akbar. Ada lagi lah kisah yang lain. Banyak lagi kalau cerita tentang apa? Tentang najis-najis dadah yang memberikan kesan pengorbanan kepada seluruh masyarakat pada hari ini. Masyarakat terima kesan dia. Bukan setakat diri dia, bahkan ahli keluarga termasuk masyarakat. Ahli keluarga telah lagi lah terima kesan langsung. Pasal apa? Sebab orang najis dadah ni sama ada dia khayal, dia buat orang atau dia ambil hak orang lain, termasuklah masyarakat menjadi kesan dia apa? Iaitu habis barang-barang dan sebagainya yang dia curi dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sembelih anaknya. Nabi Allah Ismail redha sahaja.
biarkanlah. Ya abadi Tu'mar, wahai ayahku, buatlah seperti mana yang diperintahkan. Tu betapa hebatnya ketakwaan di kalangan dengan apa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi salah satu cara dia untuk buat bagi kita juga tidak lain dan tidak bukan ialah mengadakan ibadah korban. Di mana Sayyidah Aisyah mengatakan dalam suatu hadis yang menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, tiadalah suatu amalan yang lebih disukai oleh Rasulullah apabila tibanya hari korban melainkan dilaksanakan ibadah korban tersebut. Maknanya kalau 4 hari korban tersebut, kalau tak buat korban ni bukan dia lah. Sehingga kan ulama mengatakan seandainya ada orang yang sanggup memberikan RM5,000, di mana RM1,000 diberikan kepada setiap seorang, kepada 5 orang RM5,000 itu, dengan dia mengorbankan seekor lembu, maka seekor lembu yang dia korbankan itu lebih baik daripada dia memberikan sedekah kepada orang lain, kepada 5 orang dengan nilai RM1,000 setiap seorang. Bayangkan korban tu yang dibuat tu lebih baik daripada dia pergi sedekah begini pun dengan nilai yang sama. Kalau kata lembu seekor RM5,000, maka dia sedekahkan kepada orang lain 5 orang tersebut, ataupun bagi kepada seorang sedekah dengan harga RM5,000 tersebut, tidak mampu untuk memberikan ganjaran yang sama seperti mana orang yang buat ibadah korban. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah mengatakan sesungguhnya ibadah korban yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tersebut semuanya akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, daripada hujung tanduk sampai ke tapak kaki. Seperti mana kita korban, seperti itulah dia akan dibangkitkan semula. Sampai tahu tu. Sebab itulah Rasulullah kata apa? Rasulullah tidak akan meninggalkan ibadah korban apabila tibanya waktu ataupun hari raya korban. Allahu Akbar. Dan hari ini alhamdulillah lah, rata-rata masjid-masjid dengan surau dan ada yang persediaan sebagai contohnya sanggup simpan duit untuk buat apa? Untuk buat ibadah korban. Masjid kita ialah berapa ekor? Tak kira lagi. Tu dia dah abang kata dengan 20 ekor apa? 20 ekor apa? Tak kira lagi. Berapa ekor? Okey, tu alhamdulillah tu. 4 ekor kalau beda orang ni boleh seorang 20 orang 5 kilo boleh ni. Kalau dua ada halang masjid ni, kalau sembelih 4 ekor tu boleh seorang 5 kilo boleh. Kan bagi contoh. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dalam Allah SWT sekalian, ibadah korban tidak lain dan tidak bukan ialah mengalirkan darah haiwan ternakan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sembelih korban tersebut hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mana umat-umat yang terdahulu. Kalau kisah di antara anak Nabi Allah ada yang memberikan yaitu hasil tanamannya, dan seorang lagi yang mengembala kambing, maka haiwan ternakannya itu menjadi korban, dijadikan korban semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dalam kehidupan kita ni, Rasulullah nak beritahu kepada kita bahawa sesungguhnya ibadah korban yang kita lakukan itu tidak akan menjadi ibadah di sisi Allah Ta'ala, melainkan dengan kita ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau tidak, buat semata-mata nak tunjuk kat orang, aku ni setiap tahun kalau aku tak buat tahun ni leceh. Bagi contoh kan, kalau aku tak buat tahun ni aku leceh, tahun lepas aku buat 2 ekor, tahun ni Allah aku nak buat pula, tak ada kena buat besar, kena buat yang kena buat juga. Lepas tu dia lagi, lepas tu tengok pula orang lain pakat beli lembu harga-harga sekian-sekian, dia pun nak lawan buat hak yang besar, beli hak lembu besar punya. Lembu besar punya harga sampai RM20,000, RM8,000,
18,000 sepak masa-masa nak buat, nak apa, nak lawan, nak tunjuk kat orang, maka tiada nilai. Karena Allah Subhanahu wa taala merakamkan, menceritakan tentang korban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali apa saja yang kamu dapat, apa saja yang kamu korbankan daripada haiwan ternakan tersebut, sama ada dagingnya ke ataupun darahnya ataupun sebagainya, tidak dinilai di sisi Allah Ta'ala melainkan hanya takwa semata-mata. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak buat benda apa-apa kita fikir dulu. Aku buat ni kerana Allah Ta'ala ke atau nak menunjuk orang. Tapi kalau nak berlawan, bersaing, tak apa. Bersaing nak buat baik supaya bila aku nanti dah buat korban nanti, aku memang nak agihkan daging mentah sepenuhnya. Bukan tujuan yang lain. Sebagai contoh dia katakan, dia nak buat korban, dia nak ambil sikit saja. Kalau cerita dapat daging korban ni, Rasulullah SAW selepas buat korban, Rasulullah ambil satu tapak tangan letak, dia tarik pegang daging tu, hak mana lekat di tangannya, hak itulah Rasulullah buat balik. Rasulullah pegang lagi tu, hak itulah Rasulullah balik, termasuk dengan hati dia sikit, maka itulah menjadi santapan Rasulullah dan juga ahli keluarga. Kemudian ada orang kata pula hari ni, 1/3 tu adalah daging korban semata-mata, bukan tulang. Bukan tulang. Jadi maknanya kalau lah dapat daging lebih kurang 12 kilo, contohlah 12 kilo, bahagi 3 bahagian. 1 bahagian disedekahkan kepada fakir miskin, 1 bahagian lagi, 1/3 lagi dia hadiahkan kepada orang yang senang ataupun orang yang kaya. Makruh bagi kita sedekah kepada orang kaya, makruh. Kita pergi jumpa orang yang senang-senang, dia kata ni, saya ni sedekah daging korban saya kepada orang yang senang. Bagi contoh lah, kita kenal dia, saya bagi kat dia, maka hukumnya makruh. Ada ulama kata, kalau kita sebut sedekah kepada orang kaya, tak kira korban. Kenapa? Sebab orang kaya tak layak terima sedekah. Kalau kita tak dia orang yang senang, maka kita kena katakan ini adalah hadiah, baru betul ikut syarat. Sampai tu. Pasal apa? Nak jaga ibadah korban kita ni, buat dalam keadaan yang sempurna. Kita tahu dia orang yang senang, kita tak boleh niat sedekah. Kerana sedekah itu beza maksudnya. Sedekah maksudnya orang kaya itu lebih hina daripada diri kita itu sendiri. Sebab itulah kena katakan hadiah kepada dia. Kalaulah dalam kawasan kita sebut ramai orang yang susah, maka diutamakan orang yang lebih susah terlebih dahulu. Bahkan kalau dalam kitab yang lain dia ada sebut, dalam kitab yang lain dia ada sebut pembahagian ibadah korban, daging korban. 1/3 katakanlah daripada 12 kilo tadi, 4 kilo tersebut kita sedekahkan kepada fakir miskin. Ni daging korban saya, sedekah sikit, seorang 1/2 kilo ke seorang kilo, ikut keadaan lah. Kalau kita agih sendiri, sebab apa? Sebab kita lebih tahu keadaan orang yang kita nak agih. Kebetulan anak dia ramai, takkan nak pergi 1/2 kilo kan, tak baloi 1/2 kilo. Bagi contoh, yang sekali buat sup, pakai jeruk sup je lah, daging tu tak tahu pergi tak mana. Tengok-tengok, boleh-boleh pula belah-belah, lemak separuh, campur dengan orang, tinggal daging sikit ya. Sebagai contoh. Jadi kata bersesuaian dengan keadaan orang tersebut. Jadi kita bagi kat dia, sedekah kepada fakir miskin 4 kilo. Kemudian hadiahkan kepada orang kaya ataupun orang senang 4 kilo. Dan bagi lagi pada 8 kilo daripada 12 kilo sebut, ada bagi lagi 4 kilo. Ada ulama kata sebut daripada 4 kilo yang kita ada di tangan kita untuk ahli keluarga, wajib kena keluarkan lagi sikit untuk diberikan kepada fakir miskin.
Tak berapa kilo tu wajib kena diberikan juga sikit lagi. Sebab apa? Sebab yang tu kita agih sendiri kepada orang yang kita suka ataupun yang kita kenal dia. Adapun satu bahagian 1/3 tersebut yang kita berikan kepada fakir miskin, itu adalah haknya dalam korban. Itu hak dia. Seperti mana duit zakat. Duit zakat itu adalah hak dia, termasuk orang yang senang. Tapi kalau ramai dalam kawasan tersebut, ramai orang yang susah, maka diutamakan orang yang lebih susah. Walaupun satu bahagian tadi kita potong lagi lah. Mungkin kita simpan hanya 1 kilo, kita berikan kepada jiran kita ataupun kepada orang yang kita sanjung dia, yang kita mudahkan, bagi kepada dia 1 kilo sebagai niat hadiah. 3 kilo lagi kena agihkan kepada fakir miskin. Karena tujuan ibadah korban tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan kegembiraan dan juga sumbangan bantuan kepada fakir miskin yang susah nak beli daging. Sini daging berapa kilo je lah. Kalau anda beli tak nak banyak duit, pergi kedai mereka bagi saja. Contohlah kan. Ada berapa kilo? 35. Sini apa 35 banyak. 38. Oh, sama nampak sana. Kok sini murah sikit. Tak ada. Nah, 38. Nah, sebagai contoh 38. Jadi dalam kiraan tersebut, dalam kiraan pembahagian korban, kita perlu ingat bahawa sesungguhnya tujuan kita buat ibadah korban yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, dan yang kedua untuk mengagihkan daging tersebut kepada fakir miskin sebagai bantuan kepada dia. Dia pun seronok, Allah Akbar, nak beli daging kilo pakai tobat dah. Gagah tunggu orang panggil makan kenduri. Orang panggil makan kenduri itu pun daging daging import. Mana hari ni orang buat kenduri daging mentah, kecuali kenduri kahwin, gagah sembelih lembu, sembelih rabau. Itulah nak boleh makan daging betul pun. Itu pun silat-silat ada orang yang tak mampu beli daging import, baru harga apa ni? 18, 20. Sini apa? Lebih kurang lah, katalah 20, separuh daripada daging segar. Pasal apa? Sesuai dengan keadaannya, dengan kemampuannya. Jadi sunatnya buat korban ini diagihkan daging mentah kepada siapa? Kepada fakir miskin. Dalam yang kita dapat, saya katakan tadi, bagi 4 kilo tu, ulama kata kena keluar lagi. Kena keluar lagi. Sebahagian lagi, sama ada 1/2 kilo ke 1 kilo ke, diagihkan ataupun diberikan lagi. Wajib dalam sunat. Ulama kata wajib dalam sunat. Sunat kita buat korban 1%, sunat kita agihkan 1%. Wajib dalam agihan hak bahagian kita tu pula diberikan lagi bahagian kita tersebut. Allahu Akbar. Jadi ada orang kata hari ini daging 12 kilo tak masuk tulang. Kalau campur tulang boleh pergi 20 kilo. Contohlah tulang 20 kilo. Jadi dia kata saya ni bagi tulang, bagi daging sajalah, tulang-tulang ni saya ambil simpan lah. Pasal apa? Dalam korban tersebut disunatkan agih daging itu 1/3. Maksud dalam kitab fiqh ulama bahas ialah seluruh haiwan korban itu kita buat kerana Allah Ta'ala, sama ada daripada tulangnya ke, sama ada daripada kakinya ke, tulang belakang dia ke atau sebagainya, semuanya dikira dibahagikan kepada 3. Kalau kata jumlah semua 20 kilo ataupun 21 kilo, maka satu bahagian 7 kilo, bahagian yang kedua 7 kilo, bahagian yang ketiga 7 kilo. Itu adalah hak milik kita. Sampai tahu tu. Daging termasuk dengan tulangnya, termasuk dengan perutnya. Yang ni jadi masalah. Ada setengah tempat, ada setengah tempat dia buat korban banyak ekor. Ada setengah tempat dia buat korban banyak ekor. Bila dia buat korban banyak ekor, ada dua masalah yang berlaku pada hari ini. Yang pertama, lepas dia buat korban tersebut, dia buat kalau 5 ekor, 5 ekor semua lungguk sekali siap.
boh dalam satu tempat tu semua numbuk sekali, lepas tu baru bagihkan. Kalau lah 1 ekor 7 bahagian, bahagi dengan 5, jarak dengan 5, 35, maka dia agihkan 35 bahagian pula tumpuk. Jadi dia campur semua sekali. Kalau tengah-tengah tempat buat macam tu, dan himpun semua sekali, 5 ekor tu gabung semua sekali, agih sama banyak kira pula, timbang berapa kilo semua, ulang lagi, baru dia agihkan menjadi 35 tampok. Lepas kata kami dah buat 30 tahun dah. 30 tahun dah kami dah buat macam tu, tak ada siapa dah habaq. Kita tak boleh, tak sah. Korban sekor demi sekor atas nama peserta yang terlibat, bukan kepada siapa-siapa. Lagi lebih campur semua. Mereka kata kami dapat 30 tahun dah selesai. Tu dia nak kata macam mana. Pasal apa? Bagi mereka adil lah. Mereka guna hujankan. Mereka kata kami pergi tempat nak beli lembu. Ada lembu besar, harga daripada 5,000, dia kata tak boleh dapat, dia hanya jual harga 6,000. Bagi contoh lembu tu, lembu besar. Jadi nak cover dengan lembu besar tu, ambil lembu kecil sikit. Sebab nak ambil lembu yang sama gagal 5 ekor tak ada. Mungkin sama gagal 2 ekor je, sekor lagi ambil hak besar, 2 ekor lagi hak kurang. Pasal nak pergi cukup semua harga tu, dah mereka kira siap dah. Katakanlah buat kutipan RM800. Cuma RM800 satu tumpuk. Cuma RM800 satu tumpuk. Darat dengan 7 orang RM5,600. RM5,600. Dan beli hak besar tu harga RM6,000. Confirm dia tak cukup. Terpaksa ambil hak kawan lain. Jadi salah satu cara dia untuk kami nak bagi sama-sama. Sebab apa? Sebab semua bayar sama. Betul? Semua bayar seorang lepas duit. Jadi kami himpun semua sekali, kami agihkan kepada 35 tumpuk, barulah masing-masing dapat. Kita kata tak boleh hukum fiqah, bab korban sekor demi sekor. Tak boleh digabungkan sama sekali di antara yang kecil dengan yang besar. Lepas tu, kau kata kalau tu tak adil lah saja. Siapa suruh hampa beli hak besar? Yang kau ada pergi cari hak besar apa? Beli hak kawan tu 2 ekor, pergi cari tempat lain pula. Jangan nak pergi beli kat dia juga. Kami segan nak pergi cari tempat lain dah lah. Takkan nak kena pergi cari tempat lain pula tu. Tugas datang kuasa dah pegang amanah. Maka terima amanah tersebut, buat seperti mana yang bersesuaian. Lepas tu tak adil. Okey, saya kata senang macam ni. Kalau lah takdir macam itulah 5 ekor, sekor yang besar, 2 ekor yang sederhana, 2 ekor lagi yang kecil sikit. Kita kata anggap lebih kurang macam itulah cerita nak bagi faham masalah. Jadi sudah tentulah orang yang buat urusan korban, dia akan habaq dah ni korban ni nama aku dengan nama sekian. Pasal dia tolong pergi cari lembu. Betul? Lalunya datang kuasa dia akan pilih yang paling elok lah. Yang paling besar. Maka saya katakan tak boleh buat macam tu. Melainkan buat cabutan undi. Buat undi. Kena buat undi. Supaya semua selesai masalah dari segi timbul tak timbul dah fitnah. Takdir dia, bagi contoh naik lembu hak nombor 1. Hak nombor 1 lah dia peserta nombor 1. Lembu hak nombor 1 hak paling besar. Kalau dah bagi tengok macam tu, alamatnya sudah tentulah datang kuasa yang masuk korban tu dia pilih lembu yang paling besar. Orang lain saya hak kecil-kecil tu tengok-tengok boleh daging. Kalau kami boleh daging 8 kilo, yang dia boleh daging sampai 13 kilo. Oh, mana nak adil? Itu salah satu cara. Cuma saya kata kalau boleh carilah lembu yang segagal, yang hampir-hampir sama. Tapi kadang-kadang kalau tengok lembu yang walaupun hampir sama, daging tetap tak sama. Daging tak sama. Sebab ada lembu yang jenis berlemak, ada lembu yang jenis berdaging.
Tengok badan sama, tapi bila proses-proses lah, perut dia besar bukan main. Perut dia besar. Dengan lemak pula lagi, bolehlah 8 kilo. Yang kawan ni pula lembu sama juga. Lembu yang sama juga. Tapi dah main dalam tempat lain, tengok-tengok jenis tak makan dedak banyak ni, lemak pun kurang, daging dia banyak, maka dia pun makanlah lembu hasil-hasil rumput-rumput tersebut. Jadi daging dia banyak. Timbang-timbang kawan ni boleh 12 kilo, kawan ni boleh 8 kilo. Itu rezeki masing-masing lah. Yang pentingnya jangan masa dah pilih dah. Orang tengok pun puas hati. Tengoklah puas hati lah, semua sama besar lah. Daging satu hak lain pula. Satu habat masing-masing pula. Ni pilih. Ni tengok dah ni. Semua orang tengok pun lebih kurang sama besar. Tak ada siapa nak sikat. Di mana Sayyidah Aisyah mengatakan, tidaklah mengalir darah yang ibadah korban tersebut, melainkan Allah perintahkan malaikat untuk menahan darah tersebut masuk dalam bekas dan ditimbang naikkan ke di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap titisan darah tersebut, setiap titisan darah yang mengalir, Allah kurniakan satu pahala, Allah hapuskan satu dosa, Allah angkatkan satu darjat, dan Allah ciptakan satu malaikat yang memohon ampun sampai berlakunya kiamat, termasuklah bulu-bulu yang ada pada haiwan tersebut. Sebab tu kalau cari binatang pun cari tengok haknya hak bulu elok tu. Tengok-tengok, bulu pun tak apa nak ada. Bulu pun tak apa nak ada. Pasal apa? Boleh jadi tua dah ke, ataupun kebakar ke mana dah tahu. Bagi contoh lah kan, tengok-tengok bulu tak ada dah. Ada. Cari yang paling elok. Dia tak cacat, cuma bulu dia yang kurang. Tak, cari juga binatang hak yang sempurna dari segi jumlah bulu dia sebut nampak elok sebagai contoh. Itu antara dia. Itu antara dia. Tapi sini saya tak tahu lah berlaku tak kes ni. Kami belah darat tu. Tengok syok lembu ni. Gemuk lah. Gemuk semua. 11 telur ayam. 11 telur ayam. Pun sedih. Harga daripada 5,000 tu patutnya harga 4,000 lah. Pasal apa? Terima. Kita pun seronok lah. Sosial kali pun tengok tu. Lepas 11 tu dia ayam keluar. Kurang lebih, ya Allah, ada orang sanggup buat macam tu. Dia kata orang berniaga dia tak beli. Orang berniaga dia tak beli, jadi beli duit lah. Dan dia serembat paip bubuh dalam mulut tu. Sampai kembung lembu tu cuma nak mampu lah. Pasal apa? Tak larat nak nafas. Pasal ayak penuh lembu dia. Mereka pun cerdik. Apa? Esok nak sembelih, hari ni masak. Hari ni masak. Jadi orang tengok waktu petang tu seronok lah, elok belakang. Ada yang masak pagi itu juga nak sembelih. Kita nak sembelih berapa? Pukul 10. Okey, tak apa. Pukul 9 kami sampai. Turun orang tengok tu dia isyok tu berapa kilo pekat lawan sana. Pekat lawan tukar. Tengok boleh 7 kilo. Tengok besar tu kalau kata isyok mau ada 12-13 kilo. Tengok boleh 7 kilo. Kena dah. Tobat dah kali tu je kami beli di tempat tu. Lepas ni tak beli dah. Tiada orang buat. Memang tiada orang buat. Hanya hak cerdik lagi pun ada. Yang hak cerdik lagi pun ada. Sebelum dia nak hantar mai tu, selain daripada dia buah hanyak dalam perut, dalam mulut tu sampai penuh, dia basuh pula, timbang pula. Dia basuh pula, dia bagi mani pula. Jadi lagi berat lah. Lagi berat. Lembu tu ataupun rebah tu lagi berat. Allah Akbar. Ni kaedah orang menipu hari ni. Tu kaedah yang lain orang tipu dari segi apa? Dari segi umur haiwan korban. Umur haiwan korban. Tak cukup masa ada seminggu lagi. Dia kira tak apa lah, seminggu je pun. Kalau seminggu pun dia makan rumput, takkan nak naik sampai 10 kilo. Betul ya? Logik akal betul ya?
Takkanlah lembu tu makan 7 hari nak naik berat badan sampai 10 kilo. Paling banyak pun mungkin naik 2 kilo ya. Beza bukan banyak-banyak pun. Sebagai contoh, ni ada. Ni banyak berlaku hari ni. Yang hari ni banyak berlaku penipuan melibatkan ibadah korban. Allahu Akbar. Dan Rasulullah menceritakan lagi dalam hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain iaitu bagi petugas yang mencari haiwan korban. Bagi petugas yang mencari haiwan korban, setiap langkah yang dia keluar daripada rumah untuk cari haiwan korban, Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah berikan setiap langkahnya itu kebaikan. Itu sebenarnya besar pahala bagi orang yang bertugas mencari haiwan korban, yang nak menguruskan ibadah korban. Besar ganjarannya. Sehingga kan dia keluar dari rumah nak pergi carinya pun, cari tempat ni, harga ni mahal sangat, tak lepas, kami duduk banyak. Sini apa yang dah 800 ke 1000? Berapa? 900? 900? Ha? 900? Cari dengan kau pengurusan lah tu. Sana ada lagi tempat yang buat kutipan 650. Saya kata, weh, dia pergi cari lembu tak mana ni? Pergi cari tak mana ni? 650. Orang lain semua 750, 800, 850. Ada lagi 650. Allahu Akbar. Kita nak abang tak tahu lah, mungkin lembu kedah kot. Lembu kedah jenis kecil-kecil. Kerana cukup umur, memang cukup umur. Tapi jenis bakal kecil, lembu kedah. Kalau hak jenis kacukkan kedah Kelantan, tak enggak. Kacukkan kedah Kelantan, kena hak jenis main dengan berahmat apa semua tu. Hak tu siap harga lah, siap duit lah. Jenis lembu kedah, jenis lembu kecil-kecil ni sebagai contoh. Nah, macam 50. Ada lagi buat. Ada lagi hari ni buat. Lepas tu saya kata kat Jalan Kosong. Saya pesan kat apa nak cari lembu ni, berhati-hati jugalah. Takut sekali lagi orang lain buat harga 650 ni sama dengan hampa beli harga banyak seorang peserta 850. Mampu kali tu. Orang kata hampa Jalan Kosong ni bodoh, kedarah duit kami ke apa. Dan sungguh manusia ni tunggu masa nak serang kan. Manusia ni tunggu kita buat silap kan. Buat silap kena semua. Yang akan carilah dia lebih jajah ke orang pula. Macam mana hampa dapat lembu 950 besar ni? Kami pergi bayar kat mereka 850. Lebih kurang besar ni lah. Hampa dapat lagi sekilo berapa? Dapat hampa satu bahagian berapa kilo? Kami dapat 7 kilo. Kami dapat 8 kilo ya lagi. Hampa dapat 7 kilo 650. Kami dapat 8 kilo. Hampa dapat 8 kilo 850. Kami dapat 650. Kami dapat 7 kilo. Hampa dapat, kami dapat 8 kilo saja. Allahu Akbar. Lepas tu orang tak percaya dah kat Jalan Kosong. Orang kata Jalan Kosong makan duit. Ni ada banyak berlaku. Kita duduk sebelah pulau ni, kita tak kalut sangat. Anak muhur pun semua orang kenal, kata. Kan, anak muhur pun semua orang kenal. Pasal kawasan ni, kita bukan orang lain. 12 darat sana, dia tak peduli orang mana main tu, yang main duduk. Bawa main dan sebagainya. Allah Akbar. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah dalam Allah SWT, ibadah korban sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, seandainya orang itu kaya tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia masuk dalam masjid. Karena seandainya dia sendiri ada duit, tak sanggup korbankan duitnya itu untuk melakukan ibadah korban, jangan harap dia sanggup korbankan nyawanya semata-mata untuk Islam. Jangan harap. Jangan harap. Kalau duit sendiri hak tu ada tu pun tak boleh nak buat, duk berkira nak buat, dengan haraplah dia boleh korbankan sumber yang lain, benda-benda yang lain. Tu.
Rasulullah bagi tahu kepada kita betapa besarnya bencana ataupun kecelakaan ataupun ancaman kepada orang yang tak mau buat ibadah korban bagi orang yang mampu. Nah, kalau kita di orang yang mampu, buatlah macam mana pun. Nah, seelok-eloknya kalau orang kita mampu buat cekok, buat cekok. Yang paling eloknya ialah unta lah, tapi kita tak ada lah unta kan. Lembu, kalau mampu buat sekor lembu, buat sekor lembu. Kalau tak mampu sekor lembu, buatlah sekor kambing. Sekor kambing itu lebih baik daripada satu bahagian ataupun satu tumpuk. Maka kita nak ambil kebaikan tersebut. Mungkin tahun ni kita ambil sebagai contoh, kita ambil tumpuk, tahun depan kita buat kambing sekor. Beza mungkin sikitnya kalau lembu lah ni, satu tumpuk 850 atau 900. Kambing pun ada yang boleh dapat harga 900 atau 1000. Bagi contoh, buat yang kambing itu lebih baik. Kenapa? Kerana ia sempurna dari segi kulitnya, dari segi bulunya, dari segi tanduknya, dari segi kakinya dan segala-galanya. Bila buat korban tersebut, segala-galanya kita serah pada Allah Taala. Di mana yang ni masalah yang kedua saya nak beritahu, iaitu tadi dah himpun semua 5 ekor. Yang kedua masalah yang berlaku ialah dia, iaitu datang kuasa petugas tersebut tak mau uruskan perut. Perut tak mau nak urus. Yang mereka tak mau urus perut. Mereka kata tak dana buat hak benar ada alilah. Lagi-lagi hak ni yang penting perut ni tinggal tak apa. Jadi siapa nak ambil lah. Ataupun ada yang para peserta ni pula, ni hak kisah-kisah yang pernah berlaku. Nah, para peserta korban ni kata apa? Kira tak apalah, hampa ambil lah, hampa nampak lah tu, perut-perut tu hampa kira hampa ambil apa lah. Kami tak bagi dah lah, benda-benda lain ni, cara ambil perut tu hampa ambil urus lah macam mana pun. Hampa ambil lah, hampa kira hampa nampak lah. Tak boleh, hukumnya haram. Bagi orang yang buat korban tidak boleh memberikan sebarang jenis daripada korban tersebut sebagai upah. Ambil ke upah? Apa betul? Tapi memang ada orang datang kuasa. Para petugas dia agih-agih pun, tapi orang tak mau buat, bagian perut orang tak mau buat. Cakap lapar-lapar daging pun semua orang mau, tapi main perut tinggal. Bila main perut tinggal dia jadi masalah. Takkan orang yang buat peserta nak tunggu. Peserta ni tak tunggu dah. Tak apalah, ambil kat apa lah. Buatlah macam mana pun. Kira apa nampak lah tu. Tak boleh. Semuanya tersebut mestilah diberikan dengan niat sedekah. Tak boleh kira habuan kepada para petugas. Ada jawatan kuasa yang buat keputusan bahawa daging-daging korban tersebut, ni kes yang akan berlaku. Masjid tak dapat kena 5,000 senarai apa? Akaun bagi ya. Perdana Menteri Umum setiap masjid dari Kedah dapat duit hari raya haji 5,000. Duit raya 5,000. Tapi sama ada bagi korban untuk buat korban ataupun buat kenduri, saya tak pasti. Surat tak dapat malu lagi. Cuma arahan daripada PM mengagihkan lebih kurang 2.8 juta kepada 588 buah masjid yang ada dalam negeri Kedah ni, dengan setiap masjid mendapat 5,000 ringgit. Saya tak pastilah, mungkin tunggu surat arahan daripada Syekh Rahman Datuk. Kalau kami daerah sana ada saya lebih lah. Semua dah cari senarai nombor akaun pun kami dah bagi dah. Setiap masjid dah hantar bagi dah. Tunggu nak bank in sebelum raya korban ni. Yang boleh sebelum raya korban. Jadi cek balik lah nombor akaun tu. Kalau dah clear apa semua, kalau mereka minta tu hantar. Kalau pejabat agama minta tu bagi ya. Kalau pejabat agama minta tu bagi. Supaya apa? Supaya nak selesaikan juga, jabatan pun nak selesaikan agihan tersebut sebelum raya korban. Bila raya korban nanti juga Khamis. Kalau Khamis lah kan, kita raya Khamis dah mula apa satu hari tu, Khamis dengan Jumaat. Khamis Jumaat bank tutup. Khamis Jumaat bank tutup. Jadi bank tutup Khamis Jumaat Sabtu Ahad. Jadi mau tak mau duit tu mesti dimasukkan ke dalam akaun sebelum hari Rabu.
Itu punya perancangan jabatan, tapi saya tak pastilah sejauh mana dapat ke tak info tersebut kepada masjid-masjid yang akan daerah. Tapi kalau daerah kami Bali itu saya tak ada. Daerah Bali itu saya tak ada semua apa jasa kuasa dan urusan semua dah dekat, terus hantar kepada bahagian ataupun kepada apa jabatan untuk agihan segera sebelum bayar korban. Jadi ada yang jasa kuasa masjid. Ini masalah yang berlaku. Ada jasa kuasa masjid ataupun masjid yang ada orang bagi sumbangan. Ada orang yang bagi sumbangan buat korban. Jadi ada jasa kuasa yang bernama. Kita carilah siapa-siapa yang susah beri nama dalam haiwan korban tersebut. Katakanlah 2 ekor, 14 orang, carilah 14 orang. Boleh 14 orang. Masalah dia ialah apabila dah berikan nama, masukkan nama para peserta tersebut, ada pihak jasa kuasa yang menetapkan syarat, iaitu jasa kuasa nak ambil balik separuh. Kami nak ambil balik separuh. Kami nak ambil balik separuh daripada korban tersebut. Jadi kalaulah lembu seekor, separuh ni bahagi kepada hampa 7 peserta, separuh lagi kami ambil. Ada jasa kuasa tak bagi langsung. Dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia bubuh nama saja kawan tu, tak maklum pun kat dia. Ada yang ni berlaku ni. Bila mereka tanya soalan, Tuan Syekh, kami pun nama tak habaq pun kat mereka, tak sah korban. Sebab apa? Kena buh nama mereka mesti keinginan mereka baru boleh. Baru boleh buh nama mereka. Tu, tengok-tengok dia kata kami tak buh, kami buh nama dia, kami tak habaq pun kat dia. Kami buh nama saja, buh nama mereka. Buh nama mereka, jadi kami pun sebenarnya tak habaq pun kat mereka. Pasal apa? Lembu tu bukan mereka, ada orang bagi dia suruh buh nama dia. Tak boleh buh nama sekalipun, mesti dapat keizinan daripada tuan. Seperti kes yang berlaku. Ini nak tanya kes yang berlaku. Apabila seorang lelaki yang bergelar Datuk buat korban untuk cucu, buat korban atas nama cucu, buat korban atas nama cucu, dan cucu tersebut masih lagi kecil dan dia tak tahu nak agihkan, maka Tok Wan ni pula ambil duit, ambil daging korban tersebut, maka dia tidak agihkan daging korban tersebut. Dia buat kenduri, maka hukumnya tidak sah. Kita bila buh nama orang lain, terutamanya budak-budak, ada pendapat mengatakan bila kita buh nama budak-budak, terutamanya Tok Wan kepada cucu, Tok Wan tidak boleh makan sama sekali daging korban tersebut. Tu ada masalah. Sebab tu kena hati-hati buat korban ni. Nampak yang mudah, tapi kalau tak mengaji, tak sah. Yang saya katakan tadi, jasa kuasa kata kami buh nama apa 7 orang, tapi daging korban kami bagi sama macam orang lain. Dan juga 2 kilo kami nak ambil buat tu, kami nak buat kenduri makan-makan. Tak boleh. Tak boleh jasa kuasa duk pergi pandai-pandai pula letak syarat kami nak ambil, kami bagi balik ke apa setakat kilo saja. Yang lain tu kami nak buat apa? Kami nak buat kenduri. Tak boleh. Kerana apa? Kita dah buh nama dia, kita dah pergi ambil hak dia. Nama tersebut. Jadi kalau kita habaq ada elok selalunya tak apa. Kan kita sembang elok tak apa cerita dia. Ni cerita dia tak habaq langsung. Ni lagi masalah. Buh nama ya. Buh nama tak habaq langsung. Yang ni cukup masalah. Cukup masalah. Allahu Akbar. Kena hati-hati lah dalam buat ibadah korban. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ya.
Kemudian daging korban tadi ni, bawa dia betul lah tak terima sebab apa? Orang yang nak agih daging tadi ni pergi rumah si hamba Allah tadi ni. Kebetulan pak tu tak ada di rumah, Tuan Syekh. Yang ada tu anak dia. Anak dia terima. Pak dia kata tak terima. Yang mana satu yang saya nak terima? Daging tu bagi ke anak dia sebab pak dia tak ada di rumah. Kalau kita dah bagi kepada orang panggil apa? Keluarga lah. Keluarga dia lah. Keluarga lah. Kemudian dia kata tak dapat juga. Sepulang saja. Jasa kuasa beritahu. Sebab tu saya katakan kena tengok keadaan. Sebab kadang-kadang bila kita bagi tersebut, kita kata ni apa daging hak korban nak bagi lagi ni. Nah, bagi korban lagi lah. Setiap orang rumah dapat sekian-sekian. Katakanlah 1 kilo ke, dapat kilo hanya dapat. Tapi ayah kata dia tak dapat pun. Nah, memang tak dapat lah kan. Dah tak ni bagi ke orang. Dan lagi orang jaga dan itu lah kan. Tapi dia kata tak dapat pun. Dia kata tak dapat pun. Boleh jadi anak yang dapat itu sendiri. Dia ada keluarga. Dia beranggapan bahawa daging itu untuk dia. Sebab tu kena bagi tahu jelas bahawa daging korban ni adalah untuk rumah hampa seorang satu. Rumah hampa ni tak kira lah berapa orang telefon, ni daging korban yang masih dah lagi dah. Kemudian dia kata tak lagi, tak dapat juga. Kalau ada lebih lagi, bagi-bagi lah. Kalau tak ada, tak ada. Apa anak nasib macam mana lah. Dah kata tak ada. Tapi datang kuasa yang urus tu memang dah bagi dah. Kecuali memang datang kuasa memang ada berlaku perselisihan dengan tuan rumah tu tak bagi. Itu cerita lain lah. Yang tu cerita lain lah. Pasal apa? Sebab ada peristiwa ataupun benda-benda yang mengganggu perjalanan tersebut. Tapi kalau dah bagi dah, dia kata tak bagi pun nak buat je lah. Itu dah cerita dah. Yang penting datang kuasa buatlah. Sama ada 1 kilo ke, bergantung pada keadaan lah. Kalau macam lembu sikit mungkin seorang 1/2 kilo ya kan. Kalau lembu banyak ataupun haiwan korban banyak, boleh sampai ada yang bagi 1 kaki, ada yang bagi 700 gram, ada yang bagi 1 kilo. Terpulang kepada kebijaksanaan datang kuasa. Itu cerita dia. Tapi kita tugas kita selesai. Memang kita dah bagi dah. Tengok-tengok anak dia dijual. Itu beli rokok. Puan dia. Kita macam mana? Kan? Nak kata dia sebab apa orang yang terima tu dia berhak nak buat apa saja sekali pun. Dia nak jual ke? Dia nak bagi ke orang lain pula ke? Dia nak masak ke? Dia nak bagikan kucing dia ke? Seminggu dah tak makan. Ikut juga dia. Nak kata kita dah bagi dah. Yang penting memang tugas kita dah selesai. Itu kita dah hadir lah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan lagi? Ada soalan? Ada? Maklumlah. Jadi, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bapak, kakak, saudara, saudara, korban adalah satu perkara sunnah. Seandainya kita tinggalkan buat korban, seolah-olah kita telah meninggalkan perkara sunnah dan juga perkara sunnah yang Rasulullah lakukan. Karena saya asal mengatakan, sesungguhnya Rasulullah apabila tibanya hari korban, Rasulullah akan sentiasa melakukan ibadah korban. Tiada amalan yang lebih baik melainkan ibadah korban. Jadi kita buatlah kadar yang mampu. Kalau rasa tak lepas juga, ada ayam, mencarilah ayam yang tak boleh dia. Mencari ayam yang tak sebagai lambang pengorbanan, bukan korban yang senang, tapi lambang pengorbanan. Kita pun tak mampu. No market pengorban ada, pergi cari hari Selasa tu. Tanya apa ayam tak ada kilo 25, ayam datang ada 3 kilo, no 75 ringgit. Yang tu pun tutup perut dah nak keluar ni. Nak terasa dia kira dah tutup perut. Kan, hak tu pun dah tutup perut. Tak apalah buat bila lambang pengorbanan. Buatlah makan di keluarga. Buat makan di keluarga je lah kan. Pasal apa hak tu jadi kita mampu pun, harap-harap orang bagi lagi. Tengok-tengok satu lembu kurang. Tak dapat, tu ada lagi. Buatlah dia kata macam mana pun kan.
Itu rezeki masing-masing lah. Yang penting tujuan buat korban ialah semata-mata untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan yang paling besar. Tujuan yang paling besar dalam hidup kita. Wallahualam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak, saudara untuk Allah sekalian, sampai di sini saja. Dan malam ini perkongsian kita yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang juga lemah kita datang dari saya sendiri. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma inna ala hadha ma amarna wa tabarrana wa tabarrana ma sunna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita dari kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya juga ucapkan selamat hari raya Kurban kepada semua. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang melaksanakannya, bagi yang belum lagi tetapi ada niat, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran untuk kita niat untuk melakukan ibadah kurban juga. Walaupun kita tak mampu niat pun tak apa lah. Aku nak buat juga tapi rezeki tak ada, nak buat sana tak cukup. Tak apa, niat pun ada lah juga sekurang-kurangnya. Tapi duk niat aku nak buat 10 ekor, kena penampak. Dan itu dah tak mampu niat 10 ekor. Tapi cari pasal dia kan. Bagi contoh lah kan. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.